Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Saya Nur Adilah binti Muhammad Syafi'i. Saya asal Sabak Bernam. Anak ke-6 daripada 8 orang adik-beradik. Jadi saya alhamdulillah dijodohkan dengan Ahmad bin Muhammad Isa pada tahun 2014. Nama saya Ahmad bin Muhammad Isa, suami kepada Puan Nur Adilah, dan kami adalah pasangan mengembara berbasikal bermula daripada Malaysia sehingga ke Arab Saudi. Saya adalah pengembara solo dan semasa belajar saya ada buat sedikit pengembaraan di dalam Malaysia, di Thailand dan di Indonesia dalam jangka masa yang pendek. Kemudian saya bercita-cita untuk membuat satu pengembaraan yang panjang, iaitu selepas belajar. Kemudian saya buat satu proposal. Saya propose kepada family, kepada keluarga, dan keluarga saya dia tidaklah membantah, tapi macam-macam alasan dia kata kat luar sana bahayalah dan saya berseorangan lah dan macam-macam alasan. Dan di situ restu tu tak ada. Last sekali mak saya letakkan syarat untuk kahwin dulu sebelum untuk kita mengembara lebih jauh lah. Dan saya ketika tu tak ada calon dan saya cakap dengan mak saya, carikanlah calon untuk saya. Sebelum kami berkahwin, saya ada cerita dengan Adilah. Sebelum kita berkahwin, saya ada buat projek macam ni. Saya pergi mengembara, saya pergi panjat gunung dan sebagainya. Dan saya bercita-cita untuk pergi lebih jauh setelah kahwin. Dan saya cakap dengan Adilah lah. Kemudian saya tanya adakah dia bersetuju untuk sama-sama ikut dalam pengembaraan ni, dan dia kata alhamdulillah dia pun bersetuju. Suami saya memang dia ada impian nak mengembara sebelum kahwin. Jadi saya pun memang ada impian juga nak mengembara. Jadi kita support lah. Saya dalam hidup saya banyak terinspirasi dengan Ibn Battuta lah. Dalam buku catatan pengembaraan Ibn Battuta disebut ulama zaman dahulu bila dia nak pergi mengembara, pertama tempat dia akan lawati ialah Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita ambil inspirasi dari situlah.
Objektif perjalanan kami ni adalah keamanan antarabangsa lah dan persaudaraan antarabangsa. So saya dengan Adilah bincang benda ni kita nak buat adalah untuk manfaat kepada umat Islam sendiri dan seluruh dunia lah. So ni bukan perjalanan kita saja, bukan honeymoon semata-mata. So kalau kita berputus asa, kita patah balik kepada objektif kita. Apa objektif kita? Objektif kita adalah untuk memberi manfaat kepada orang. Okey, halangan sebelum bertolak, ayah saya ni adalah seorang yang dia mengambil berat dan mengambil kira tentang soal keselamatan yang sangat tinggi lah. Maksudnya, dia tanya, kalau jadi ni kau kena buat apa? Kalau jadi ni kena buat apa? So, saya kena banyak buat homework lah. Dan saya kena banyak buat paperwork. Saya kena banyak study. Okey, negara ni tahap keselamatan dia macam ni. Okey, negara ni dia punya ketinggian level daripada dasar laut macam ni. So, saya banyak nak kena bentangkan untuk semata-mata untuk jawab question ayah saya. Dan saya kena buat juga benda tu sebab saya perlukan restu daripada ayah saya. Dari segi nak minta dana pula, kita pun sebab tak ada profil yang bagus sebelum ni, kita tak pernah kembara ke mana-mana. Memang rata-rata orang yang nak bagi sponsor tu dia macam tak percaya kat kita lah. Jadinya apa yang ada lah, apa yang ada pada kita sebelum kita nak berjalan tu, apa yang ada kita gerak dulu. So alhamdulillah kami dapat sedikit allocation daripada MyCare masa tu. Dapat dalam 20k, itu yang paling tinggi. Ada juga yang macam Yadim, macam Jakim, ada sedikit-sedikit portion yang diorang bagi. Dan alhamdulillah kita dapat kumpulkan certain amount, dan amount tu kita banyak habiskan kepada untuk marketing. Kita nak marketkan kita punya projek ni. Maksudnya kita buat soft launch, kita buat flag off semua, dan kita jemput VIP. Kita dah habis kat situ. Sebelum kita mulakan kembara tu, dalam akaun bank kita ada RM3,000 sebenarnya. Tak adalah panik. Tapi apa yang kita cakap tak apa. Kita teruskan. Kita tahu memang perjalanan ni perlukan duit. Kan? Kita adalah duit. Tapi kita guna duit lain lah. DUIT orang cakap kan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. Duit juga. So kita gunakan duit tu. Apa yang saya cakap dengan Adilah adalah tak apa, kita gerak dulu dengan dana yang kita ada. So kita dah buat doa, kita dah usaha juga untuk sebelum gerak untuk cari dana. So sekarang ni bila dah habis ikhtiarnya, kita tawakal lah. Kalau Allah izinkan, kita dapatlah sampai ke destinasi kita tu kan. Alhamdulillah sepanjang perjalanan tu kita fahamlah sebenarnya kita bukan tak berusaha sebelum ni. Kita usaha cari dana kan. Kita pun ada jual jugalah kerepek kan. Sikit-sikit usaha lah juga kan. Dan sepanjang jalan tu pun kita usaha juga jual postcard kan. Hari-hari kita betulkan niat semata-mata untuk cari redha Allah tu. Jadi Allah tu bantu. Kemana-mana kita pergi, orang yang kita jumpa tu, kita pun niat nak jumpa dengan orang yang baik kan. Sepanjang perjalanan tu alhamdulillah Allah jumpakan kita dengan orang yang baik. Mereka berikan kita makanan, tempat tinggal, pertolongan. Jadi kita pun dari situ kita fahamlah bahawasanya Allah tu akan sentiasa bersama kita selagi mana kita berusaha dan selagi mana kita bertawakal kepadanya. Kita rasa macam subhanallah lah, macam mana dalam keadaan kita, Allah tu tahu setakat mana kemampuan kita kan. Allah tu uji ikut kemampuan kita. Bermula dari Masjid Negara Kuala Lumpur, kita menuju ke Thailand, lepas tu Myanmar, India, Nepal, masuk balik India, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Emirat Arab Bersatu, UAE dan Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Alhamdulillah.
Sepanjang setahun perjalanan ni lah kan, sebenarnya kita menghadapi macam-macam dari segi mungkin setiap negara tu ada cabaran masing-masing. Dari segi bentuk muka bumi, dari segi cuaca, macam ujian lah. Dari segi fizikal memang teruji juga lah masa dekat Pakistan. Sewaktu saya melalui jalan nak ke puncak Diosai, saya terkena acute mountain sickness ataupun AMS. Saya dimasukkan ke ward untuk 2 hari. Ada juga pengalaman pahit dan manis. Pengalaman manis adalah kita ada banyak buat program-program bersama masyarakat, dan bila kita buat program bersama masyarakat dan mereka mengukir senyuman, itu adalah perkara yang paling manis lah yang kita rasa kita boleh buat untuk mereka sekurang-kurangnya. Selain itu, cabaran dari segi cuaca agak ni juga sebab masa kita melalui kawasan Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, waktu musim salji, waktu musim sejuk. Jadi kita pun tak pernah mengalami musim sejuk. Kita pun merasailah macam mana kita berkayuh di salji, tergolek beberapa kali tu, cabaran lah. Sebenarnya kisah di Pakistan tu, masa waktu saya terkena acute mountain sickness tu, banyak hikmah lah saya peroleh di situ. Kita pun tak sempat nak maklumkan pada family. Kita ni pergi ke kawasan yang rural area lah maksudnya kan. Jadi sepanjang seminggu kami terputus hubungan dengan family. Jadi family dekat Malaysia semua tertanya-tanya lah ke mana ni, biasanya update sentiasa kan. Jadi seminggu semua orang tertanya-tanya. Jadi masa itulah kita diuji disebabkan sejuk yang teramat. Dari segi fizikal ni memang teruji sangatlah. Kita rasa letih, tidur tak cukup. Asyik-asyik sebab tidur dalam keadaan sejuk, asyik terjaga je kan. Jadi tidur pun tak cukup. Jadi itu faktor-faktor lah mungkin menyebabkan saya dekat puncak Diosai tu, saya tak mampu nak makan, tak mampu nak minum. Apa-apa yang masuk dalam badan saya akan keluar. Atas ke bawah semua keluar. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, izin Allah, di atas puncak Diosai tu yang keadaannya tak ada orang, sejuk, bekalan air tak ada, saya ditemukan dengan 2 orang askar Pakistan lah, yang sangat kita rasa mungkin Allah nak datangkan pada kita untuk bantu kita kan. Dan salah seorang daripada askar tu ialah doktor. Jadi dua hari saya tak recover, tak sembuh. Jadi saya terus dibawa ke hospital. 2 hari juga saya ditahan di hospital untuk masukkan air, masukkan antibiotik. Dan ini satu lagi keanehan lah mungkin saya rasa ada juga macam orang macam ni kan. Bila saya nak keluar discharge daripada hospital tu, kita tanya bil, doktor kata, misi tu kata, what bill do you want? Dia kata, no bill, government Pakistan already pay for you, dia kata. Kita rasa macam subhanallah lah, macam mana dalam keadaan kita, Allah tu tahu setakat mana kemampuan kita kan. Allah tu uji ikut kemampuan kita. Bila kita suami isteri ni kan, itu antara kekuatan lah bila kita saling menguatkan. Bila kita sakit, dia sihat. Bila dia sihat, kita pula sakit kan. Alhamdulillah lah, kita saling memperingatkan. Bila dia lemah, kita akan ingatkan. Bila kita lemah pula, dia akan ingatkan. Jadi itu antara kelebihan lah bila kita mengembara suami isteri ni. Kita rasa kekuatan tu ada. Kadang-kadang tu pernah terfikirlah, kenapalah kena berkayuh kan, kenapa kena berkayuh kan. Jadi suami pun akan ingatkan balik kita sebenarnya ada misi, bukan sekadar berkayuh honeymoon semata-mata. Sebab kita ada misi untuk membawa kesatuan ummah tu kan. Mengerjakan solat, kami ada sediakan spray kecil untuk wuduk.
So kita tak perlukan air yang banyak. So dengan spray wuduk tu kat mana-mana kita boleh solat, dan kita bawa juga sejadah yang boleh lipat, dan Adilah dia bawa telekung travel yang boleh pack sampai jadi kecil. So dia sebenarnya anywhere, dan kita guna apps yang dia punya kiblat dia offline dan kita boleh cari kiblat. So maksudnya tak ada alasan untuk tidak solat sebenarnya untuk semasa mengembara ni. KL ke Sabak Bernam. Kita mula daripada KL kan, akan lalu Sabak Bernam lah. Saya pakai t-shirt Labur jugalah. Lepas tu sampai kat Sabak Bernam tu, mak saya cek baju-baju saya kan. Oh, ini kena tukar semua ni. Tak payah pakai t-shirt, pakai baju kurung dia kata kan. Nak pergi lawat masjid ke masjid kan, jadinya pakai baju kurung lah, cantik kan mak kata macam tu. Baju kurung ni sebenarnya unik lah, tak jumpa kat mana-mana kan. Bila kita lalu kat India ada pegang-pegang baju kita kan. Alhamdulillah kita rasa kita bawa imej kita sendiri sebagai rakyat Malaysia macam tu lah. Sangat tak tahu perasaan tu bercampur baur kan. Allah bawa saya setelah saya melihat beberapa buah negara bergayuh pula tu kan. Jadi saya tak boleh nak gambarkan perasaan itu, memang sangat terharu lah. Basikal saya sebenarnya beratnya, basikal saja 19 kilo. Termasuk dengan muatan hampir 70 kilo lah. Jadi kita sepanjang jalan tu makanan tu lah, sebab saya AJK makanan. Barang-barang masak, dapur, stov, dapur kecil, periuk. Kita bawa juga pakaian, ubatan kan, kemah, semua tu termasuk dalam beg saya lah. Selain tu macam batu lesung pun ada juga. Sepanjang jalan sebenarnya macam zikir masa cycle tu kan, dia jadi macam automatik tau. Saya perasan juga waktu saya daripada sini sampai ke Myanmar, ke mana kan, tengah perjalanan kan, rasanya dulu macam zikirnya saya suka nak baca Subhanallahul Azim, Subhanallah bihamdi kan. Tapi bila sampai dekat kawasan gunung-gunung tu kan, dia jadi macam hasbiyallahu wa ni'mal wakil, macam berat sikit tau. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kan. Lepas tu dah nak sampai ke Mekah pula, dah jadi lain pula. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan. Itu antaralah dia jadi automatik tau. Kita pun tak tahu kenapa jadi macam tu kan, Allah ilhamkan kita untuk zikir macam tu kan. Tapi memang setiap hari kami suami isteri lah, amalan kami lah, kami akan baca surah Yasin dengan baca tafsir ayat lah, 2 muka surat. Kita baca, dia dengar, lepas tu kita baca tafsir lah, kita gila-gila lah macam tu. Alhamdulillah lah, kita sampai tepat pada masanya, tepat pada waktunya dan keadaan yang tepat kan. First time memang melihat Kaabah tu, syukurlah. Saya pun memang sangat tak tahu perasaan tu bercampur baur kan. Allah bawa saya setelah saya melihat beberapa buah negara bergayuh pula tu kan. Jadi saya tak boleh nak gambarkan perasaan tu, memang sangat terharu lah. Dan yang sangat lagi terharu bila saya dapat laksanakan umrah bersama-sama dengan orang-orang yang saya sayangi. Mak, abah, kakak, adik, umi, abi dan suami. Banyak sebenarnya perubahan dan perbezaan yang berlaku pada kami. Saya adalah seorang yang pendiam sebelum ni, dan saya
tak cakap banyak dan saya seorang yang macam apa-apa saya dulu. Maksudnya saya tak mementingkan orang lain. Saya pentingkan diri sendiri lah. Senang cakap selfish lah. Pentingkan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Tapi bila dah mula travel, bila dah kahwin dan mula travel dan kita banyak berkongsi kan. Kita kahwin adalah perkongsian hidup, betul. So kita banyak berkongsi dan bercerita dan saling reflect diri macam mana dan bagaimana kita nak memanfaatkan diri kita kepada ummah, manfaatkan diri kita pada orang lain. Dan daripada situ kita nampak, oh sebenarnya ummah ni sangat memerlukan bantuan kita. Ya, sebenarnya banyak lagi kerja kita, bukan sekadar kat luar sana, kat Malaysia ni banyak lagi kerja kita untuk memperbetulkan kita punya akhlak, kita punya agama tu sendiri. So dari situ kita nampak perjalanan kita ni boleh memanfaatkan orang lain. Okey, alhamdulillah kita telah berjaya merentasi 14 buah negara yang memakan masa selama 15 bulan, perjalanan sejauh 15,000 kilometer. Dan pengembaraan kami ini kami anggap ia sebagai pengembaraan kerohanian. Kerana kembara memburu hikmah ni, bila kita kata perjalanan hidup kita ni sebenarnya adalah satu pengembaraan daripada alam dunia hingga ke alam akhirat. Jadi dalam perjalanan kita ni sebenarnya kita perlu mencari hikmah-hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada kita supaya hidup kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, jadi hikmah itu perlu dicari dan hidayah itu adalah milik ilahi. Celikkan mata hati, hiasi pribadi untuk bekalan kita ke alam abadi, insya-Allah.